Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Muhammad Azizi bin Saleh selaku pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan Negeri Perak Darul Rizwan, yang berusaha Encik Idris bin Yusof selaku penolong pengarah pencegahan AADK Negeri Perak, Puan Nur Alina binti Muhammad penolong pengarah AADK Negeri Perak. Tak boleh tak bukan panel jemputan khas kita pada malam ini tidak asing lagi bersama dengan kita dalam dunia dakwah, yang mana kita kenali beliau, iaitu Ashabul Fadilah Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Sihat Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Syukur Alhamdulillah. Dah lama tak tengok Datuk tapi dipandang daripada jauh ya Datuk. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, nampak Ustaz Ismail berisi nampak sekarang. Alhamdulillah Datuk. Setelah Allah Ta'ala kurniakan seorang zuriat yang saya berikan nama Ilham Baihaqi Datuk, badan tu berisi juga. Allah. Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam meraihkan majlis ilmu, iaitu seminar keluarga yang akan membincangkan sebuah tajuk Keluargaku Syurgaku. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagi kita mengekang penularan COVID-19, Agensi Antidadah Kebangsaan Negeri Perak mengambil inisiatif untuk menterjemahkan program kita pada malam ini dengan menggunakan media baharu, iaitu media FB Live AADK Negeri Perak. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ramai kita mengimpikan keluarga yang bahagia ataupun keluargaku syurgaku, rumahku syurgaku, baiti jannati. Tak lain tak bukan tuan-tuan hadirin dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam membentuk keluarga yang bahagia merupakan satu asas dalam kehidupan kita, kerana dengan adanya keluarga yang bahagia mampu untuk melahirkan seorang anak yang berakhlak, seorang anak yang berjaya, maupun berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Okey, baiklah. Yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim di UKE, Alhamdulillah. Semangat Datuk, semakin semangat. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Datuk, kalau kita nak membicarakan topik kita pada malam ini yang membawa tajuk Keluargaku Syurgaku, yang mana dalam pusingan pertama ini kita akan cuba membicarakan berkaitan dengan apakah peranan keluarga dalam mendidik anak-anak kita. Kerana kita tengok pada isu kita pada hari ini Datuk, ramai di kalangan kita, terutama kepada anak muda di luar sana yang terdedah dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya dilaksanakan, seperti terlibat dalam masalah penyalahgunaan dadah, terlibat dalam masalah-masalah devian yang lain ataupun pelancongan sosial yang lain. Maka pada malam ini kita nak minta lah yang berbahagia Datuk untuk kita kongsikan berkaitan dengan apakah peranan keluarga dalam mendidik anak-anak kita. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih sahabat saya Ustaz Ismail selaku moderator. Yang saya muliakan yang berbahagia Tuan Muhammad Azizi bin Saleh, pengarah AADK Perak, yang berusaha
Encik Idris bin Yusuf, penolong pengarah pencegahan AADK Perak, Yang Berusaha Puan Nur Alina binti Muhammad, penolong pengarah AADK Perak, seluruh penonton-penonton semua yang mengikuti program kita pada malam ini, mudah-mudahan semuanya dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebut oleh Allah di dalam surah Rum, ialah dijadikan hidup kita ini, dijadikan kita pasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran yang Allah Ta'ala jadikan, selalu kita melihat tanda-tanda kebesaran tu di langit, di bumi, di laut. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah ni. Seluruhnya tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi Allah sebut benda itu dalam Quran. Sampai ada kalanya digunakan perkataan-perkataan makhluk-makhluk ini dengan perkataan sumpah. Kita sebut watini wa zaitun. Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan lagi kekuasaan Allah itu menjadikan langit, menjadikan segala cakrawala, segala isi alam. Semuanya ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi dalam kita perasan ataupun kita tak perasan, kita ni sebenarnya Allah Ta'ala sebut di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dijadikan kepada kamu pasangan kamu daripada kalangan kamu sendiri untuk kamu merasa tenteram dengan dia, tuan-tuan. Maknanya isteri kita, maknanya suami kita adalah termasuk dalam ayat yang disebutkan tadi, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Macam mana tak besarnya kebesaran Allah Ta'ala ni, daripada tak kenal, kemudian dikenalkan, kemudian berkenalan, timbulnya perasaan, akhirnya berkahwin. Daripada berdua, akhirnya sekarang tak tahulah, seorang dapat anak, dua orang dapat anak, tiga dapat anak. Hebat, tuan-tuan. Kita pun tak sangka bahawa itu adalah jodoh kita. Tiba-tiba dikahwinkan, bertunang, dikahwinkan. Lah, ini rupanya jodoh aku. Kadang-kadang jodoh jauh. Nun jauh, duduk di Perak. Jodohnya Nun di Tanzania tu, punya jauh, tuan-tuan. Seberang lautan tu. 4 kali tukar kapal terbang, baru jumpa kampung dia. Oh, jauh. Ada jodohnya, subhanallah, sebelah rumah dia. Ada orang jodoh jauh, Nun, kat Sabah jodoh dia. Ada orang yang jodohnya sama-sama pejabat. Ini, masa mula-mula duduk di sepejabat, duduk sekali, tak ada perasaan. Tak ada perasaan suka ke, minat ke, cenderung ke, tak ada perasaan tu. Sebab tu ada Sani Sahuri ada sebut satu lagu ni. Masa dulu-dulu kita pernah bersua, namun hatiku tiada rasa cinta. Nampak? Masa dulu-dulu pernah jumpa, duduk sekali seofis. Tak ada perasaan cinta. Tetapi perasaan tu dia mari, akhirnya sekarang anak lapan. Ini tanda kekuasaan Allah. Ada yang membenci. Aku tak suka, aku tak minat dengan dia. Daripada tak minat itulah kahwin. Tah macam mana akan jadi tak tahu, kahwin. Dapat anak. Kita pun tak jangka anak kita ni berapa orang. Rupanya macam mana kita tak tahu. Semuanya ini termasuk di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang saya hormati, maka kita sebagai suami wajib jaga isteri kita. Allah pesan dalam Quran, wa ashiruhun nabil ma'ruf, dan hendaklah kamu melayani isteri kamu, menyantuni isteri kamu dengan cara yang baik. Ini peranan kita ni, suami ni berat. Kita dah ambil anak orang. Kita kena bagi dia makan, kita kena cukupkan pakai minum dia, kita kena cukupkan ilmu dia, kita kena jaga kesihatan dia, kita kena jaga kebajikan dia. Ini peranan kita.
Kita yang pergi Minang, pergi ambil orang tu, budak tu elok-elok duduk bawah bapak dia, duduk bawah mak dia, kita ambil. Bila kita ambil, kita sia-siakan dia. Ni tak guna punya orang. Abaikan dia, pukul dia, terajang dia. Tak bagi nafkah pada dia, tak didik dia, tak suruh dia buat ibadat. Tak larang dia buat kemungkaran. Orang ni belum dikira suami yang baik. Sebab tu Nabi sebut khiyarukum li ahlikum. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan isterinya ataupun dengan pasangannya. Tuan-tuan yang saya hormati, nak menilai baik tak baik bukan letak pada kepiah ni. Bukan letak pada kepiah ni. Siapa pun boleh pakai kepiah ni. Penyamun pun boleh pakai kepiah ni. Kita tengok ni ada rompak kedai baru ni. Rompak minimarket. Pakai kepiah. Si warna merah atas tepi putih. Hai. Macam Syekhul Azhar ni. Macam Syekh Al-Azhar rupanya. Ini perangai tuan. Siapa pun boleh berlakon. Nak setakat nak simpan janggut sejemput ni, siapa pun boleh. Nak tengok baik tak baik, nun tengok macam mana kamu layan isteri kamu, macam mana kamu jaga isteri kamu, macam mana kamu didik isteri kamu, macam mana kamu menyantuni isteri kamu. Maka orang ni tuan-tuan, nak dinilai baik tidak baik. Begitu juga dengan akak-akak. Akak-akak semua yang ada suami sekarang ni, beruntung kita. Ya, kita tengok yang duk komen sini, Salmah Ali Jinah, Mawar Edi, Puan Jamilah Bacuk, okay, Nur Hasifah Zamri, Farhana Syazni Fadil, Azizi Arifin tu taklah dia suami orang. Ni hak kita cerita ni hak isteri orang ni. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, ada seorang lelaki-lelaki yang jaga kita. Ada yang Allah Ta'ala bagi pada kita seorang lelaki-lelaki bergelar suami. Tak pernah kenal. Tak pernahnya. Tiba-tiba sekarang duduk sebelah kita, tidur dengan kita. Sebantai, setilam, seselimut dengan dia. Siapa yang jentikkan perasaan cinta, perasaan sayang ni? Allah Ta'ala. Maknanya Allah bagi dekat kita suami ni. Apa yang Allah nak daripada kita ni supaya berkhidmat dalam rumah tangga, taat kepada suamimu. Taat kepada dia, hormat dia, santunkan dia. Ini peranan isteri dalam rumah tangga. Bila masing-masing buat kerja, suami buat kerja, isteri buat kerja, maka kita telah mempersiapkan satu kekuatan, satu ketumbukan. Selepas ni kita akan datang tentera-tentera kita. Jeneral dah bagus, kapten dah bagus. Subhanallah. Pasal apa? Kita kena jaga betul-betul sebab nak mari lepas ni anak kita anak kita akan main. Ini peranan besar ni. Bukan nak didik anak kucing. Kita bukan nak jaga anak kucing, anak kambing, anak lembu. Anak lembu tak apa, hari-hari ni beranak, hari ni dia berjalan. Kan? Anak kucing tak apa, tuan-tuan, dia habis kuat, dia makan nasi, dia makan ikan, selesai masalah. Ni hak kita nak jaga ni bukan anak binatang. Yang kita nak jaga ni ialah makhluk Allah. Amanah daripada Allah. Berat tanggungjawab ni. Kalau kita tidak ada persiapan ilmu, kalau kita tidak ada persiapan iman, hanyut kita. Hanyut dalam pendidikan anak-anak. Tambah-tambah kita berada dalam dunia yang kita tak tahu, serba apa kita tak tahu ni. Dulu kita boleh nampak hala tuju apa yang kita nak buat kepada anak-anak kita. Tetapi bila mari PKP, bila mari COVID ni, kita tak tahu anak kita ni nak pergi lagu mana ni, nak pergi ke mana ni, kok mana nak pergi ni. Duduk bela ni, anak aku ni SPM lagu mana. Anak aku ni dah masuk, tak kira duk fikir anak aku nak kerja apa. Anak aku duk fikir macam-macam lah. Tetapi kalau kita ada bekalan iman, ada bekalan amal, kita yakin kepada Allah, kita yakin pada ketentuan Allah, kebijaksanaan Allah, kita tak jadi apa-apa. Kita tenang dalam kehidupan. Sebaliknya kita perteguhkan iman, kita perkuatkan amalan untuk anak-anak kita. Sebab itu tuan-tuan, bila datang cabaran inilah yang perlukan benda-benda ini. Cabaran akan sampai kepada anak kita.
Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Cabaran akan sampai. Ada orang yang diuji cabaran kepada dia, dia tak ada anak. Dia tak ada anak. Ada orang yang diuji lambat dapat anak. Jenuh berubat merata, orang pakat duk komen merata kata, orang pakat duk kutuk macam-macam, duk perli pun ada. Ada orang yang dapat anak, Allah sekali dapat anak, tiap-tiap tahun beranak. Itu masalah dengan anak je. Belum lagi diuji dengan anak hyperaktif, anak sindrom, anak dia OKU, anak dia sihat, anak dia terlampau aktif. Belum lagi berhadapan dengan anak sakit, anak lambat bercakap, anak tak boleh berjalan, anak tak boleh bercakap, anak tak dengar. Ujian itu akan sampai, kata Allah. Adakah sampai setakat dia kecil? Waktu masih dia meniarap, waktu masih dia merangkak, dah ujian terhadap anak ni, ujian berkaitan anak ni sampai besar. Ada orang waktu kecil dia comel, ada budak waktu kecil cute. Cute, comel sangat. Masuk sekolah rendah, comel, masuk tingkatan sekolah menengah, jadi pengawas. Habis sekolah menengah, isap dah. Nampak tu. Start daripada situlah hidup kita mula dah. Macam-macam cabaran dah sampai dah. Cabaran ini akan sampai. Ada anak yang cerdik, bijak. Bila lepas keluar negeri, tak mau balik dah. Dia kata, mak saya nak duduk sini lah. Nanti saya balik lah. Sekali-sekala saya balik. Saya nak menikah mak. Nikah pun dia beritahu itu je. Cabaran. Ada anak yang pada kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala uji dengan baik pula dah. Baik, hormat kita, alhamdulillah, masing-masing ada. Sebab itu tuan-tuan, untuk menghadapi cabaran-cabaran yang tidak lain, apa peranan kita pada masa ini? Kita mesti bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berikan kekuatan iman pada kita, berikan kekuatan ilmu pada kita, berikan kekuatan amal istiqamah, supaya kita boleh didik anak cucu kita walaupun dia masih kecil ataupun sekarang dah dewasa, dah berkahwin, dah berkeluarga sekalipun, kita masih lagi boleh handle, boleh didik, boleh jaga. Sebab zaman sekarang tuan-tuan, dia tak kira mak dia umur 75, anak dia umur 50. Umur 50 dia duk ugut mak dia. Duk nak tipu mak dia pasal harta, pasal geran dan sebagainya. Dia tak kira tuan-tuan. Bulan-bulan bagus, mai umur 50. Saya pernah jumpa tuan-tuan, satu bapa umur 75, anak ada pangkat tuan-tuan. Ada kerja, ada jawatan. Saya tak mau sebut jawatan ni tuan-tuan. Ada jawatan. Apa dia main? Dia kata, ustaz, anak saya ni kerja sekian-sekian, Ustaz dadah, Ustaz. Allah, saya Allah dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapa 75, anak 50, badan beruniform, Ustaz dadah. Menung saya, tuan-tuan. Dia bukan kata Ishak dadah ni umur 17, 18, 20. Dah, atur bangka pun Ishak. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita kena mohon petunjuk daripada Allah. Supaya Allah jaga kita. Allah beri kekuatan kepada kita. Kalau kita sebagai suami seorang mungkin kita tak mampu, kita perlukan isteri kita. Isteri seorang nak jaga pun tak mampu, dia perlukan suami. Kalau keluarga ni pun tak mampu lagi, dia perlukan masyarakat. Kalau semua orang bekerja sama, insya-Allah masyarakat kita akan harmoni dan tenteram, Ustaz Ismail. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Saya kira tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kupasan telah terjemahkan oleh Datuk Ustaz Kazim kita sebentar tadi. Saya teringat Ashabul Fadilah di UKA kita merungkaikan firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 21. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, begitulah peranan bagi seorang ayah, juga peranan bagi seorang ibu dalam kita nak melahirkan anak-anak kita yang beriman, anak-anak kita yang bertakwa kepada Allah, anak-anak kita yang mencintaikan akhlak yang sebenarnya yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, bersempena dengan program kita pada malam ini, ya, pihak ADK Negeri Perak menyediakan soalan kuis kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang mana kita minta kepada sidang penonton yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Ta'ala untuk melihat soalan di ruangan komen dan boleh jawab soalan di ruangan komen, dan insya-Allah admin ADK Negeri Perak akan menghubungi sidang penonton di luar sana. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Ya, saya tengok dekat ruangan FB kita pada malam ini,
ya, alhamdulillah ada sidang penonton di luar sana mengatakan bahawa alhamdulillah bersyukur kita dapat membawa Ustaz Kazim kita masuk dalam seminar kita pada malam ini, dalam kita nak membicarakan ilmu kita pada malam ini. Tuan-tuan, bila kita nak sebut tentang ilmu, saya teringat kata Ibnu Mas'ud, ya, yang mana ilmu itu adalah nur yang Allah Ta'ala turunkan ke dalam hati manusia. Masya Allah. Maka bila kita kata nur yang diturunkan dalam hati manusia, seorang ayah, ya, seorang ibu, yang ada ahli keluarga tersebut yang bergelar sebagai seorang kakak, seorang abang, adik maupun bapa saudara ataupun ibu saudara sekalipun, perlulah kita memainkan peranan kita menyucikan hati kita dalam proses tazkiyatun nafsi, iaitu proses pembersihan kepada jiwa-jiwa manusia. Moga-moga ilmu yang disampaikan kita dapat kita terjemahkan dalam kehidupan seharian kita. Datuk, kita akan teruskan soalan kita yang seterusnya, Datuk. Ya, dalam kita nak membentuk rumah tangga yang aman bahagia, ya, bukan kita tidak tahu, bukan Allah tak tahu bahawa ada hati ibu yang dulu, hati ayah di luar sana yang dulu apabila anaknya terlibat dalam masalah penagihan dadah, anaknya terlibat dalam masalah-masalah yang tak sepatutnya, seperti mana telah diterangkan oleh Ashabul Fadilah di UKE kita sebentar tadi. Kita nak bincangkan, Datuk, iaitu mengapakah dalam institusi kekeluargaan tersebut, ya, anak-anak terlibat dalam masalah dadah, ya, masalah jenayah, ya, dan juga isu-isu sosial yang lain, Datuk. Sila, Datuk. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan yang saya hormati, tidak ada mak, tidak ada bapa yang minta, yang suka yang nak anak dia ni terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Tak ada orang suka, tuan-tuan. Kalau tanya pada bapa ni, tanya pada satu pakcik, mana si Aiman ni pakcik? Ada kat belakang tu. Apa dibuatnya Aiman tu? Apa lagi? Budak tu isap dadah lah. Jarang, tuan-tuan. Tak pernah kita dengar tu. Melainkan bapa ni wayar putih, tuan-tuan. Tak ada seorang ibu pagi-pagi buat sarapan dadah untuk anak dia. Aiman, bangun oi, bangun. Mak dah masak nasi goreng ni, ada campur dadah pun. Mari makan, mari. Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Sebab itu bila berlaku kes-kes yang melibatkan penyalahgunaan dadah dalam saudara kita, adik-beradik kita, keluarga kita sendiri, jangan kita, kadang-kadang kita terus nak salahkan, nak boykot, nak kutuk. Itulah kakak siang malam sembahyang, anak sendiri tak terjaga. Itulah abang ni, harap sembahyang hitam dahi, tapi anak nak isap dadah. Masalahnya, tak ada kena-mengena pun hitam dahi ni dengan masalah dia anak isap dadah. Tak ada kena-mengena dia. Jadi kita kena tengok apa sebab budak-budak ni terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Yang pertama, saya melihat daripada satu sudut kepincangan dalam rumah tangga. Yang pertama kita lihat daripada perceraian. Bila berlaku kes perceraian, anak ni bahagi, seorang bagi mak, seorang bagi bapa, tak pun dapat pada mak, seorang dapat pada bapa, tak kira lah. Maka banyak kes-kes yang macam itu. Keruntuhan rumah tangga tu kadang-kadang memberi kesan. Ibu kerja siang malam, bapa tak ada, jadi anak ni menganggap dia adalah hero dalam keluarga. Dia nak ambil syabu ke, dia nak ambil ais ke, dia nak berkawan ke, dia nak keluar malam ke apa ke, itu dia punya pasal. Sebab apa? Sebab tidak ada orang tua yang bergelar suami, yang bergelar bapa dalam rumah. Masa yang kita ada tu, banyak benda ke arah lain. Untuk anak kita, kita terlalu melapangkan masa untuk mereka bersama dengan kawan-kawan mereka melebihi dengan kita. Melebihkan masa di luar daripada dalam rumah kita. Dan dia lebih seronok duduk di luar daripada duduk dalam rumah kita yang bagi dia tak menyeronokkan. Benda ni dah ada dah, tuan-tuan. Cuba kita tengok. Hari ni rumah kita besar tapi sempit. Anak duduk dalam bilik, kerja dia main handphone. Tak keluar bilik, makan, keluar, lepas tu masuk balik. Sempitnya dunia anak kita sekarang. Adakah dengan sempitnya dunia anak tu dia tak terlibat dengan gejala sosial? Tak juga. Hari ini
Setiap anak-anak ada gadget. Ada gadget masing-masing. Ada Mac masing-masing. MacBook masing-masing, iPad, laptop, handphone. Macam-macam benda dia boleh tengok. Ini yang kita takut. Sebab itu kita kena jadi kawan. Sayyidina Ali sebut anak-anak ni bila sampai satu peringkat, kita kena kawan dengan dia. Kalau dia duk friends dalam Facebook, friends dalam Instagram, kita pun jadi friends dia. Bila kita tak mau terlibat, sebab ada mak bapak kata, ni apa Facebook ni menentang apa ni? Ni apa handphone apa semua ni menentang apa ni? Sedangkan Sayyidina Ali kata, anak ni bila remaja, kita kena kawan dia. Hari ni kita dah tahu dah, kawan tu rupanya friends. Tak kira lah friends di media sosial ke apa ke. Anak-anak sekarang ni tuan-tuan sanggup lari demi friends. Anak-anak zaman kita sekarang sanggup bunuh diri demi friends. Mengikut apa saja trend yang dibuat oleh friends dia. Fashion, cara bercakap, cara berjalan. Sebab mereka beranggapan bahawa friends itu memahami mereka. Friends itulah bagi mereka adalah segala-galanya. Saya kalau jumpa budak-budak ni saya nak, tapi kita tak boleh nak marah. Tak boleh. Saya nak cakap je, yang bagi makan kau siapa? Mak kau tahu. Kau nak keluar rumah tu pun minta RM50, duit Grab tu pun daripada bapak tahu. Oh, tapi bila tanya, mak saya tak memahami saya. Bapak saya tak memahami jiwa saya. Jiwa apa kau? Ini penyakit tuan-tuan. Sebab tu kita ni, bapak, sebagai mak, kita kena faham. Pendidikan sekarang adalah memahami, adalah mendekati, menjadikan kita sebahagian daripada kawan mereka. Tempat mereka mengadu, tempat mereka lepak, tempat mereka berbicara, tempat mereka duk WhatsApp, kita. Jangan biarkan orang lain ambil tempat tu. Kita tengok anak-anak kita ni, grup WhatsApp saja ada berapa? Grup Telegram saja ada berapa? Mak bapak pun ada Telegram, mak bapak pun ada WhatsApp, tapi WhatsApp politik. Politik sana, politik sini, siang malam duk tengok politik, duk tengok gosip. Duk tengok gosip, tengok politik, isu tak habis-habis sejak pada tahun 98 sampai sekarang, tak habis-habis isu politik. Tak habis-habis, letih. Akhirnya anak kita jadi apa? Kita tak ambil berat. Sebab tu akak-akak, abang-abang, tu anak kita. Saya selalu cakap pada abang-abang, akak-akak, tolong cek beg sekolah anak. Cek beg sekolah. Selongkar beg sekolah. Kalau dulu lah, beg sekolah anak dulu lah kan. Kadang-kadang mereka ada tu, yang spray orang main bola sepak tu, kalau agak-agak injured, doktor tu main spray berasak kata kaki tu, jadi kebah, main bola balik, berlari balik. Budak-budak kita memang tak isap dadah, tapi dia ketagih menatang, dia ketagih benda tu, RM20 dia. Kita tak tahu apa, bila kita tak tahu, kita ingat benda tu untuk dia sukan dia, fisioterapi dia. Yang kedua, ilmu. Yang kedua ialah ilmu, kekurangan ilmu. Sebab tu kita ada pejabat AADK kita di negeri, daerah. Bila ada ceramah AADK, kita menganggap bahawa ceramah ni untuk orang yang mak bapak yang terlibat dengan anak dia dengan dadah, atau bapak tu sendiri terlibat dengan dadah. Kita tak pernah ingat dan kita tak pernah tahu pun tuan-tuan, pameran AADK ada. Bila dulu-dulu lah kita buat seminar, buat konvo ke, kita buat expo ke, akan ada punya lah kemah ataupun booth daripada AADK. Dia tunjuk dadah, dia tunjuk yang ni, dia tunjuk yang ni, dia tunjuk macam-macam. Berapa ramai mak bapak kita yang masuk pergi tengok, macam ni rupa dadah. Leha. Benda ni bukan atas meja si Aiman hari tu kah?
Kita suka tengok, bila ada expo, kita suka tengok menyanyi, karaoke, kokok dapat basikal bagi hadiah. Kalau ada ceramah tu, alhamdulillah, forum perdana bagus lah. Jadi kita tak ambil berat. Ini kekurangan ilmu, tuan. Sehinggalah bila anak tadi terlibat dengan penyalahgunaan, kita dah tak tahu nak buat apa. Nak mengadu kat siapa, nak pergi kat siapa, kita dah tak tahu. Sebab tu saya katakan tadi, ilmu kena ada. Malah kita kena tanya, kita kena belajar, apa tanda-tanda anak itu mengambil barang terlarang. Apakah tanda dia? Mata dia kah? Badan dia kah? Langit-langit dia kah? Kuku dia kah? Dia ada tanda, dia bukan tak ada tanda. Tidur dia kah? Pasal apa dia ni malam tidur? Siang ni dah jadi macam hantu raya kelawar pula, ni duduk jaga, pasal apa? Kena ada, tuan-tuan. Pasal apa dia ni duit tak pernahnya cukup? Pasal apa duk pinjam duit aku? Pasal dia ni kuat menipu ni, pasal apa? Benda ni ada. Dia bukan berlaku begitu, tak apa ada tanda, tuan-tuan. Yang ketiga, saya nak cakap pada tuan-tuan, kalau boleh, ya, penerapan agama tu sangat kuat. Innas salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya sembahyang ini dapat mencegah daripada kejahatan, kemungkaran. Saya pergi ke satu pondok. Pondok ni ustaz, di tengah bukit, atas bukit tu, tengah hutan tu. Saya kata, ada orang dalam bukit ni jalan macam ni naik tu bukit. Saya pergi tempat tu. Bila saya pergi ustaz, tempat tu Allah, dia macam pesantren, macam pondok. Saya pun nak ceramah di surau. Lepas maghrib. Habis sembahyang maghrib, saya dibawa masuk ke bilik Tok Imam, dia kata, ustaz rehat sekejap. Kami nak zikir. Lepas sembahyang kami zikir tak? Saya pun tak apa, rehat. Zikir pukul 8 kita start. Dia punya berzikir lah, subhanallah. Naik bulu roma tak? Punya kuat, dia lepaskan suara zikir. Saya pun habis-habis ceramah, dia pun jamu makan. Saya tanya kat ustaz dia, pengetua dia. Kuat pun zikir sini tu. Dia kata itulah satu-satu ustaz terapi kami untuk budak-budak ni hilang ketagihan dadah. Dia apa ni buat tempat untuk latih budak-budak ni buang ketagihan dadah. Ada setengah orang bila ketagihan dadah, dia sanggup tumbuk orang, dia pukul orang. Dia bakar motor, nak lepaskan khayal dia, steam dia, high dia tu. Budak-budak sini ustaz kita ajar berzikir. Alhamdulillah ustaz. Sembahyang subuh berjemaah. Sebelum sembahyang subuh buat qiyam. Zikir ustaz. Alhamdulillah, budak-budak ni yang keluar sini dalam 6-7 bulan, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, takkan kita nak tunggu anak kita hisap dadah baru kita suruh dia berzikir. Sekarang lepas sembahyang zikir subhanallah, tak payah menjerit lah, kan datang pula ketua kampung pula, apa hai koma ni udah menong ketua kampung lah. Kita berzikir kita lah, Tuhan bukannya pekak pun. Zikir subhanallah, subhanallah, banyakkan berzikir. Bila dia banyak berzikir, tuan-tuan, dia rasa kuat diri dia. Dia ada masalah, dia tak akan ambil barang terlarang sebab dia ingat pada Allah. Kalau kawan dia pun nak ajak dia buat jahat pun, dia tak akan buat. Pasal apa? Pasal dia ingat pada Allah. Zikir dan solat itu. Ini kekuatan yang kita kena bina. Sebab banyak yang kita jumpa, sebab apa terlibat? Kerana mereka meninggalkan ibadat yang wajib. Nama dia solat, nama dia sembahyang. Ini sebab yang selalu kita jumpa tuan-tuan. Yang sembahyang tu. Sedangkan sembahyang subuh ini Allah Ta'ala jaga orang yang sembahyang subuh. Nabi sebutkan dalam hadis dia, siapa yang sembahyang subuh,
di bawah pemeliharaan Allah. Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah, fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh, dia berada di bawah pemeliharaan Allah. Jadi kita minta supaya anak-anak kita ni dipelihara oleh Allah. Sebab kita tak tahu. Kita tak 24 jam dengan anak kita. Dia duduk di luar negara, dia duduk di tempat lain, dia duduk di luar kampung kita, perumahan kita. Kita tak boleh nak mantau dia 24 jam. Tapi biarlah Allah Ta'ala yang pantau dia. Allah Ta'ala yang jaga dia. Melalui apa? Solat itu. Jadi penekanan tentang solat, tentang ibadat ini sekarang tuan-tuan, yang perlu ada, wajib ada untuk mencegah dia daripada terlibat pada benda-benda yang besok dia akan menyusahkan kita balik. Biar susah sekarang, jangan susah akan datang. Dia susah akan datang tuan-tuan, jadi payah kita. Jadi sekarang kita didik anak kita sembahyang berjemaah, baca Quran, zikir dan sebagainya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Saya sentuh 3 je tuan-tuan. Banyak lagi lah, tapi kita sentuh 3 dulu perkara yang selalu kita jumpa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, begitulah telah dibincangkan oleh Ustaz Kazim kita sebentar tadi, iaitu 3 perkara utama pincangnya sebuah keluarga itu, kurangnya tentang ilmu dalam sebuah keluarga, dan juga kurangnya penerapan nilai-nilai agama dalam sebuah keluarga itu akan menyebabkan anak-anak kita tergelincir jauh di dunia sana. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sidang penonton yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang saya setuju dengan pandangan yang telah diberikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas sebentar tadi. Saya nak berkongsi sedikit tuan-tuan. Ini realiti yang berlaku, realiti yang berlaku apabila seorang anak itu terlibat dalam masalah penagihan dadah, Datuk. Saya bertanya, ada klien tersebut jumpa saya di pejabat. Saya tanya, dia kata, entas semayang ke? Bila saya tanya kali pertama, Datuk, dia tak jawab. Kali kedua saya tanya lagi, entas semayang ke? Tak jawab. Kali ketiga saya melihat air mata yang berderai jatuh ke atas meja saya, Datuk. Bila saya tanya, saya kata, kenapa awak menangis? Apa yang dibincangkan, dia kata, Ustaz, macam mana saya nak semayang? Saya tak pernah tengok ibu saya semayang, saya tak pernah tengok ayah saya semayang. Namun saya tak pernah tengok pun tikar sejadah ada di dalam rumah. Maka tuan-tuan, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kepincangan dalam sebuah keluarga itu akan menyebabkan anak-anak kita terlibat dalam masalah penagihan dadah. Bukan sekadar terlibat dalam masalah penagihan dadah, tapi anak-anak tersebut akan membawa diri mereka jauh daripada ibu dan ayah mereka. Jauh daripada ibu dan ayah mereka. Begitulah tuan-tuan apa yang telah diterangkan oleh DUKE kita sebentar tadi. Apabila berlakunya kepincangan dalam rumah tangga, apabila kurangnya ilmu dituntut di dalam rumah tangga, apabila kurangnya penerapan nilai-nilai agama dalam rumah tangga tersebut, akan menyebabkan anak-anak dalam sebuah institusi kekuatan tersebut terlibat dalam masalah penagihan dadah, terlibat dalam isu-isu sosial, terlibat dalam masalah jenayah, terlibat dalam masalah pelancongan sosial. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi sidang penonton di luar sana, terus bersama dengan kami kerana pihak agensi Aktivitas Kebangsaan Negeri Perak menyediakan soalan kuis kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang mana soalan kuis akan dimuat naik dalam ruangan perbincangan, ruangan komen, dan diminta kepada sidang penonton untuk menjawab saja di ruangan komen, dan insya-Allah admin ADK Negeri Perak akan menghubungi bagi pemenang. Datuk, kita dah ada pemenang, Datuk. Dah ada pemenang. Alhamdulillah, dah ada pemenang. Pemenang pertama ada pemenang bagi soalan yang kedua. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan, boleh Datuk kita teruskan lagi, Datuk? Silakan. Boleh, Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang tak nak keluarga kita menjadi keluarga yang aman damai, menjadi keluarga yang dikatakan seumpama hidup di dalam syurga. Bermulanya perkahwinan itu dengan bercinta, bukan sekadar bercinta saja di atas muka bumi Allah, tetapi bercinta sehingga sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak berkongsi, nak minta lah petua daripada DUKE kita. Apakah petua-petua dalam kita nak membentuk keluarga yang aman bahagia.
Saya tengok dalam FB Datuk tengok gambar cucu Datuk comelnya, masya-Allah. Tabarakallah. Sebab kita lihatlah sedikitlah untuk paparan tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Tadi saya lihat IG Datuk IG Datuk kita tengok ada lebih kurang 93.9 ribu orang yang like dalam IG Datuk. Dan kalau kita nak tengok FB official Datuk yang like pada FB official Datuk ada hampir 1,568,354 orang. Masya Allah. Maka AADK Negeri Perak rasa beruntung dan ucap terima kasih kepada Datuk lah kerana bersama dengan kami pada malam ni. Walaupun kami tahu Datuk sibuk, tapi Alhamdulillah Datuk boleh bersama dengan kami. Datuk, kita nak minta Datuk kongsi sedikit Datuk tentang petua untuk membina keluarga yang aman bahagia Datuk. Tafadhal masykurah. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan yang saya hormati, Alhamdulillah, saya lah ucapkan terima kasih pada AADK Perak kerana sudi mengundang saya pada malam ni untuk berkongsi dalam seminar kekeluargaan anjuran mereka. Kita lihat di situ Mawar Edi kata, saya pernah jumpa seorang penagih dadah yang ingin berubah tapi tak dapat berubah disebabkan masyarakat yang tak menerima perubahan mereka dan masyarakat sering menyalahi mereka bila ada kecurian berlaku di sesuatu tempat. Ini berlaku. Tuan-tuan yang saya hormati, ini bukan cerita baru, ini cerita lama lah. Ya. Sekali kita buat salah, maka orang akan terus memandang kita salah. Ini pun satu penyakit juga. Bayangkan kalau kita berhadapan situasi sedemikian. Macam mana keadaan? Kita nak berubah tapi tak ada sokongan. Kita nak berubah tapi orang duk ungkit cerita lama-lama kita. Kan jadi masalah tuan. Kalau kita penuh dengan ungkitan. Kita tak dapat nafikan ada kes yang berulang. Bila keluar daripada puspen dan sebagainya, bila balik dia buat hair balik. Sebab tu kalau dulu-dulu kita nama dia Pusat Serenti. Kalau dulu saya selalu ceramah Pusat Serenti seluruh Malaysia ni. Kadang nyembang dengan dia orang, budak-budak ni Ustaz. Dia anggap dia keluar daripada sini ni outing kata dia. Nanti dia masuk balik. Outing dia kata. Okey, aku outing sekejap, 2-3 hari masuk balik. Maknanya ada kes yang berulang macam tu, kita tak dapat nafikan. Tapi kita sebagai orang pandang baik, bagi peluang. Saya jumpa dengan seorang kita kata pondan lah. Memang jadi pondan betul. Memang jadi pondan. Rambut panjang, pakai skirt macam perempuan. Bila kita terbiar. Sekarang anak 4 lah. Bukan dia beranak lah, isteri dia yang beranak. Dia jantan lah. Dia rambut dah balik pada asal, dah tak lembut dah. Itu cerita lama ni. Tengok dia dulu, Allah, kita pun tak sangka dia tu lelaki. Tapi kita bagi peluang. Bila kita bagi peluang, insya-Allah jalan-jalan untuk dia balik kepada jalan lama dia tak ada dah. Begitu juga dengan penyalahgunaan dadah ni. Berapa ramai orang penagih dadah, bekas penagih dadah yang berjaya. Tapi benda tu jarang dia highlightkan sebab malu nanti sejarah dia lama lah apa. Banyak kawan-kawan saya yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah berjaya. Tapi kita tak boleh nak cakap kejayaan semua ni, nanti nak berjaya kena isap dadah pula. Lepas tu baru berjaya pula, kan payah juga macam tu. Tapi masyarakat kena bagi peluang. Ustaz cakap, ustaz tu ada bagi peluang. Paksa saya cakap je lah. Paksa saya buat pula yang saya cakap. Paksa saya buat. Jadi ini yang bila kita ada peluang, insya-Allah dia boleh nasihatkan pada orang lain balik. Dia boleh bagi tahu pada kawan-kawan dia. Mat, berubah mat, aku sekarang dah berubah, kamu bila nak berubah? Dia pula jadi kaunselor kat orang lain pula. Jadi tuan-tuan yang saya hormati,
Tak payahlah kita selama-lamanya memandang kotor. Bagilah peluang kalau betul-betul dia boleh berubah. Jangan banyak syak bersangka dan sebagainya. Kita ni pun tak jahat. Kita ni pun tak baik tara mana pun. Sebab tak kena tangkap je. Kita kata kita baik. Kita mengumpat, tak kena tangkap. Padahal tu jahat juga tu. Kita dengki pada orang, tak kena tangkap, jahat juga tu. Kita hanya nampak penagih dadah tu jahat sebab dia kena tangkap. Kita ni pun jahat, tapi tak kena tangkap. Sebab tu kita kata kita baik. Kita tak sembahyang, meninggalkan sembahyang, jahat lah tu. Tengking mak kita, jahat juga. Dia jahat cara lain, kita jahat cara kita. Kita tak bagi nafkah pada isteri kita, jahat lah tu. Kita tengking suami kita, tak taat pada dia, jahat lah tu. Jadi sebab itu tuan-tuan, semua orang ada buat salah. Termasuk kita buat salah. Yang terbaiknya ialah bertaubat dan membetulkan balik. Dan yang kedua, cegah sebelum berlaku. Kadang-kadang orang tak isap dadah pun mencuri. Kita bila hilang barangnya, orang isap dadah, jahat, dia mencuri. Padahal banyak kes mencuri, bukan isap dadah. Tak nak isap dadah pun mencuri juga. Jahat juga, berbilion curi, juta-juta curi dia. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat bagaimana kita boleh membantu untuk kita menjadikan seseorang itu berubah menjadi baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, kita mengubah, iaitu kita memberi manfaat kepada orang lain. Baik, balik pada soalan pada Ustaz Ismail tadi. Tentang perak ataupun ciri ataupun bagaimana yang dikatakan membentuk keluarga idaman, keluarga bahagia. Keinginan kita sekarang, kita nak sebuah rumah tangga yang mendamaikan, yang tenteram. Saya cakap pada tuan-tuan, bila ada dalam ahli keluarga kita seorang yang terjebak dengan benda yang tak elok ni, tak tenteram dah. Seorang cukup. Dalam keluarga kita ni, seorang cukup yang terlibat. Mak tak tenteram, bapa tak tenteram, adik-beradik tak tenteram. Kalau dia lelaki, kerja dia nak bergaduh dengan adik lelaki-lelaki dia, abang lelaki-lelaki dia. Kadang dengan kakak dia, dengan adik perempuan dia pun dia balun tampar. Dia jadi garang. Barang ni jangan cakap lah, hak nu hilang, hak ni hilang. Nak pakai motor, duit tak ada. Dulu motor zaman boleh buka depan, boleh buka kunci, buka seat, boleh guna tiup, sedut minyak. Bolang botol, nak curi motor bapak punya minyak. Sambil duk isap okok tuan-tuan, lalah terbakar motor. Dia duk sedut minyak petrol sampai duk isap okok. Meletup kereta motor. Tak tenteram kita. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, jangan sampai benda ni masuk dalam rumah kita. Ni kalau orang tanya dekat saya, apa dia nak dapat keluarga bahagia? Ni dia tuan-tuan. Jangan sampai benda ni masuk dalam badan anak kita, masuk dalam keluarga kita. Kalau mari mendatang ni dia tak bahagia. Sebab tu saya seronok tuan-tuan duk tulis berkali-kali, cegah sebelum parah. Cegah adalah yang terbaik. Kita dulu cegah. Mereka ni kadang-kadang tak pernah rasa duduk dalam penjara, tak pernah rasa duduk dalam lokap. Mereka ingat lokap tu seronok agama. Penjara tu seronok agama. Duduk dalam rumah ni adik-adik duduk dalam rumah adik, tilam cantik, katil cantik, bilik mandi dalam bilik tidur. Makan elok-elok, pak beranak makan, tak ada siapa berebut. Tengok TV boleh, semayang boleh. Pakai kelambu kalau tak ada ubat nyamuk. Bila tanya pasal apa, tak beli ubat nyamuk.
Kita jawab pula, nyamuk tak sakit, boleh ubat nyamuk apa? Nyamuk sihat tu dia. Ni pun ada juga tuan-tuan. Jenis lawyer buruk ni. Tapi kalau adik-adik pergi masuk dalam hukuman, duduk dalam penjara adik, jangan harap dah rumah kita dalam penjara tu bahagia macam kita. Sempit-sempit rumah kita, rumah pangsa, rumah flat pun kita boleh bebas berjalan lagi. Sebab tu adik-adik jangan ambil benda ni kalau adik-adik nak rasa bahagia. Tolonglah. Jangan duk ikut kawan-kawan tu adik-adik oi. Jangan duk ikut dia. Saya ingat pada pesanan mak saya, Ustaz Ismail. Saya duduk di Felda. Bila duduk di Felda, Ustaz Ismail pun tahulah kadar yang terlibat dengan dadah di tanah-tanah rancangan. Susah tuan-tuan. Tanah sawit luas. Hang tak isap di rumah, hang boleh pergi isap dalam ladang sawit. Ada pot dalam pula. Sebab tu ada yang menyedihkan, kawan-kawan saya pun ada yang terlibat, malah ada yang mati pun. Subhanallah. Tu cerita orang kita tak payah cerita. Tapi mak saya daripada saya kecil, dia tak bagi saya keluar malam. Akak-akak, abang-abang, dia tak bagi keluar malam. Memang malam saya tak keluar. Kalau keluar tu, pergi masjid. Pergi dengan arwah bapak tiri saya. Habis maya isyak balik. Pergi jalan kaki pun tak. Pergi naik bersikal dengan kawan-kawan pun tak. Tunggu bapak. Habis maya balik naik motor. Baca buku. Dan kebetulan pula saya lepas sembahyang maghrib, saya akan mengajar budak-budak mengaji Quran di rumah saya. Saya mula mengajar kawan-kawan saya baca Quran, umur saya 10 tahun, 9 tahun saya dah start mengajar Quran. Jadi syukur pada Allah memang saya tak keluar malam. Kerja mengajar, mengaji tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Bila saya nak ambil SPM, cikgu sekolah kata kita buat tuition, kelas malam. Pergi sekolah pula, mak saya mula susah hati. Pasal saya keluar malam. Mak saya kata kalau start keluar malam, benda tak elok akan jadi. Start keluar malam aja, benda tak elok akan jadi ke anak. Sebab tu mak saya pesan sungguh. Bila kawan saya main naik motor, nama dia Halim Jamhari, nama dia Suhaimi Imbrani, nama dia Kamarudin. Sampai sekarang sudah ingat lagi kawan-kawan saya ni, Kamarudin Jaafar, Suhaimi Imbrani, Halim Jamhari. Kami ni buat kelas study group di sekolah. Nak ambil periksa SPM. Mak saya cegat kat pintu rumah Felda. Jangan duduk pergi mana pula. Habis mesti balik. Tiap hari duduk pesan. Saya minta juga tuan-tuan yang saya hormati. Tolong kontrol anak kita. Jangan bagi keluar malam. Dia lepak hari ni kedai mamak sampai pukul 2 pagi. Tengok bola. Kadang alasan dulu pergi tengok stadium, tengok bola. 2 pagi tak balik lagi. Kadang dengan alasan jumpa kawan. Makan kat benteng, makan shell out. Ni hari ni jadilah. Mungkin orang kata saya kolot. Saya tak bagi keluar malam. Bagi saya, kolot pun kolot lah. Janji dia tak terlibat. Saya tak nak cakap malam ni respi keluarga bahagia, suami penyayang, cakap darling lah. Itu betul lama punya cerita, saya tak mau cakap benda tu. Itu biar orang lain cakap. Zaman saya cakap keluarga bahagia macam tu dah berpuluh tahun punya cerita. Ustaz Ma'il kenal saya bukannya baru. Berbelas tahun dia kenal saya.
Jadi zaman nak sebut rahsia keluarga bahagia ni, suami jadi romantik lah apa bala semua tu, saya tak nak cakap lah malam ni. Saya nak cerita, tolong jangan bagi keluar malam. Kadang-kadang PKP ni tuan-tuan, ada kesan baik dia tang sini, anak-anak duduk dalam rumah, tang situ saya duduk nampak dah. Kedai tutup pukul 10 malam. Kalau dulu sebelum ni kedai tutup 8 malam, tak boleh dine in. Kalau kita boleh buat benda ni macam ni dulu-dulu 20-40 tahun dulu, insya-Allah tuan-tuan. Macam kita pi negara barat, kita pi Australia misalnya, pukul 5 petang tutup kedai. Tak jumpa dah kedai malam-malam buka. Yang ada kot ya kedai serba guna. Minimart saja yang buka. Hak lain ni tak ada. Tutup. Sunyi sepi dah jalan. Tunggu malam minggu kot cerah balik. Gelap cerah balik malam minggu. Malam lain semua duduk di rumah. Tambah musim sejuk pula. Duduk kat api semua. Panas. Nak pergi cari panas. Jadi saya minta nombor 2. Walaupun benda ni kita kata nak sekat budak ke apa ke, tolong tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak jaga anak, hak dia belajar merokok tu dengan kawan dia di luar, tak rokok atas meja, hang ambil pergi burung. Yang dia duk race motor tu malam tuan-tuan. Jarang kita jumpa orang race motor siang. Ada malam banyak. Yang banyak kes-kes pergi buat yang bukan-bukan ni malam. Sebab itu saya minta kita kawal sungguh anak kita kalau kita nak rasa bahagia. Okey. Kita tengok di situ Muhammad Tajuddin kata, saya bekas klien CCRC Batu Kurau. Alhamdulillah sekarang menjadi orang berguna. Dengan berkat ADK banyak membantu dan mendidik saya. Alhamdulillah sekarang bebas dari dadah. Saya bersyukur sangat kepada Allah Ta'ala. Okay, jarang tuan-tuan ada orang yang nak mengaku dia bekas penagih dan dia nak cerita balik kejayaan. Yang ni yang kita nak. Orang macam Cik Mak Tajuddin ni banyakkan lagi dalam masyarakat. Berani bercakap. Supaya musuh kita ni, dadah ni. Setan tu memang musuh kita dah. Innahu lakum aduwwum mubin tu memang musuh kita dah. Ni hak musuh hak sekarang ni dadah. Besar ni tuan-tuan, dadah ni masalah dia. Dadah ni dia bukan setakat rumah tangga tak bahagia. Dadah ni dia boleh menjadikan negara tak bahagia. Dadah ni boleh merosakkan umat Islam. Bila umat Islam, generasi kita rosak, siapa nak jaga Islam? Memang itu target pun, siapa nak jaga Islam? Biar rosak dengan dadah Islam, orang tak jaga. Masjid orang tak jaga. Orang tak sensitif lagi dah. Dia hanya sensitif dengan dadah. Bila umat Islam, dia rosakkan dengan dadah, ekonomi dia tak jaga. Dia tak peduli dah dengan ekonomi dia. Akhirnya siapa yang pegang ekonomi? Bila umat Islam terlibat dengan dadah, kesan dia kepada politik. Orang kita ni tuan-tuan, dia tak ambil tahu politik sebab dia kira dadah. Akhirnya orang lain yang akan ambil tahu politik. Dan apa akan jadi pada kita? Jadi jangan tuan-tuan ingat bahawa dadah ni hanya soalan untuk anak muda. Dadah ini adalah persoalan remaja. Tak, dia jauh pi. Dia melibatkan agama, dia melibatkan sosial, dia melibatkan politik, dia melibatkan ekonomi. Beratus ribu yang terlibat dengan dadah bermakna beratus ribu kehilangan pengundi. Beratus ribu kehilangan usaha, tenaga, kerja dan sebagainya. Sebab tu kita kena bantu pihak AADK. Kita kena bantu diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Saya pun ada anak.
5 anak, 2 lelaki, 3 perempuan. Saya pun takut dengan anak 2 lelaki saya. Sebab tu saya kena pantau siapa kawan dia. Saya kenali siapa kawan mereka. Kena kontrol mereka nak pergi mana. Biar saya dianggap sebagai bapa yang kolot daripada sebab susah hati. Jadi kalut saya. Nah, jadi kalut. Biar kolot tak apa, jangan kalut. Supaya kita selamat dan kita bahagia. Kalau tuan-tuan panggil anja dekat isteri, darling dekat suami pun, itu tak bahagia. Kalau anak tuan-tuan terlibat dengan dadah, tak guna panggil anja darling pun. Yang pentingnya anak-anak kita ni, kita beri pendidikan akhlak, beri pendidikan agama. InsyaAllah itulah benteng terkuat untuk kita bahagia. Benteng terkuat untuk kita selamatkan mereka daripada benda-benda yang boleh merosakkan akal, akhlak, perangai dan iman mereka. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, begitulah sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ya, betul yang telah dikongsikan oleh UKE kita sebentar tadi, iaitu kita haruslah awasi setiap langkah anak-anak kita. Awasi setiap langkah anak-anak kita, ibu-ibu, ayah-ayah yang di luar sana, ya, sidang penonton yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jika ada sidang penonton di luar sana, ahli keluarga maupun anak-anak yang terlibat dalam masalah penagihan dadah, ya, jangan segan, jangan malu, datanglah ke pejabat AADK yang berhampiran dengan kediaman tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah warga kerja AADK adalah mesra. Warga kerja AADK akan cuba membantu tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton di luar sana. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tadi Datuk saya nampak di ruangan komen tadi ada penonton kita minta Datuk nyanyikan lagu Keluarga Bahagia, Datuk. Saya pun nak dengar lagu tu. Selalu dengar Datuk Kalaulah Jodoh. Ni kita nak minta sikit Datuk, di samping Datuk membuat sedikit rumusan terakhir Datuk, ya, sebab kita nak hampir ke penghujung rancangan kita pada malam ini. Ya, kita nak minta sedikit Datuk membuat sedikit rumusan dan kata-kata terakhir untuk program kita pada malam ini. Silakan Datuk. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Saya secara peribadi saya pun takut dengan keadaan anak saya, takut dengan keluarga saya juga. Jadi saya minta pada tuan-tuan pun kena ada perasaan itu. Kena ada perasaan tu tuan-tuan. Perasaan takut. Sebab dadah ni dia bukan boleh, kita kata dia takkan datang pada aku. Dia takkan datang pada aku, dia datang tu pada anak jiran saya, pada orang sana, pada orang sini. Bukannya pada aku. Ini satu benda yang silap. Ini satu benda yang silap. Dadah boleh berlaku kepada siapa sekalipun. Ketagihan ini boleh berlaku pada siapa. Anak ustaz ke, anak penceramah ke, anak motivator ke, anak tok imam ke, anak pengarah ke, anak menteri ke. Dia boleh terlibat. Sebab itu saya minta, jom kita takut. Kita kena jadi orang yang berwaspada, yang jaga sungguh-sungguh keluarga kita. Dekatilah dengan mereka, kawanilah mereka, bimbinglah mereka. Dan kita bentuk mereka. Ini namanya keluarga bahagia ni. Bukanlah makna keluarga bahagia tu anak boleh panggil bapak you. Daddy, you nak ke mana petang ni? Bahagia benar. Daddy, you nak ke mana? Bapak pula jawab, nak main golf, kata dia. Ayu, aduh, hara betul. Tak mau. Kita tak mau budaya tu. Ini Malaysia, kita orang Islam, kita bukan negara barat. Duk ayu. Yang kedua saya minta tuan-tuan, selain pada kita kena takut benda tu boleh berlaku pada kita, kalau berlaku benda tu pada kita juga, takdir Allah berlaku juga, apa kita nak buat? Tuan-tuan, ada orang yang malu, takut, segan. Apa nak malu, apa nak takut, nak segan, bukan kita yang suap dadah ke anak tu. Kita ada AADK. Ya, saya beberapa kali menghubungi AADK
nak selesaikan masalah orang. Dan alhamdulillah kerjasama yang diberi oleh pihak mereka cukup baik dalam nak menyelesaikan masalah kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita ada jalan penyelesaian. Kita mohon pada Allah, insyaAllah Allah yang menolong kita. Jadi saya rasa apa yang diberikan perkhidmatan oleh puak-puak ADK, oleh pihak ADK pada kita akan yang terbaik untuk bantu kita. Mungkin kita sekarang bukan anak kita yang isap dadah. Kita yang isap dadah sekarang ni. Saya pernah pergi ceramah tempat ni tuan-tuan. Yang isap dadah tu cikgu. Loh. Yang isap dadah ni kerani, pegawai. Ada, bukan tak ada. Walaupun begitu, tempat-tempat untuk orang macam ni pun pihak disediakan, pihak kerajaan ADK sediakan. Tanpa menjejaskan pekerjaan mereka, tanpa menjejaskan skim ke pencen ke apa benda ke. Boleh, marilah. Jangan merosakkan keluarga kita, jangan merosakkan mak bapak kita dengan tindakan-tindakan kita yang boleh merugikan untuk jangka masa panjang untuk zuriat kita, anak-anak. Lihatlah kepada komen-komen yang tadi yang telah keluar, yang telah berjaya, yang telah membina keluarga yang bahagia selepas terlibat dengan benda-benda yang terlarang ini. Sedamai taman Firdausi, limpahan kasih, sayang sejati, seharum semerbak kasturi, mengharumi hidup insani, indahnya damainya keluarga yang bahagia. Itulah idaman impian setiap insan yang dahagakan belayan serta kasih dan sayang. Okey, Ustaz Mai, cukuplah lagu tu. Alhamdulillah. Syukur. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, topik yang kita bincangkan pada malam ini iaitu keluargaku, syurgaku. Yang kita bermohon kepada Allah, moga majlis ilmu kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sekali lagi, jika ada ibu-ibu ayah-ayah yang di luar sana, jika ada abang dan kakak di luar sana, ada ahli keluarga yang terlibat dalam masalah penagihan dadah, kunjungilah ADK yang berhampiran dengan tempat kediaman anda, dan insyaAllah, dan saya yakin dan saya percaya warga kerja ADK adalah sangat memberikan keprihatinan yang sangat hebat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita mohon kepada Allah, moga Allah Ta'ala jaga keluarga kita, Allah Ta'ala mengangkat wabak ini Datuk, Allah Ta'ala angkat wabak COVID-19 kita, dan kita bermohon kepada Allah, kepada sidang penonton di luar sana yang terkena dengan wabak COVID ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang diberikan ujian oleh Allah Ta'ala, ada ahli keluarga yang kembali ke rahmatullah, sebab daripada wabak ini kami warga kerja ADK dan juga pihak DUKI sendiri mengucapkan takziah kepada ahli keluarga. Bersabarlah di atas ujian Allah, dan sesungguhnya ujian Allah ini adalah satu bahasa rindu yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih DUKI, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala program kita pada malam ini membentuk keluargaku, syurgaku tercapai kepada objektifnya. Dan kalau tadi tuan-tuan dan puan-puan di UKI menyanyi, saya pun nak tutup dengan nyanyilah Datuk. Silakan. Allah Akbar. Tapi tak boleh nak kata menandingi Datuk lah. Tapi macam itulah tuan-tuan kita dengar sikit lah. Didiklah anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Apabila kita tiada jadi penerang alam baqa, anak soleh permata keluarga, harta kita paling berharga. Setiap doanya pada kita, jariah kita di sana, jariah
kita di sana. Terima kasih Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Terima kasih kepada sidang penonton, warga kerja sekalian. Moga-moga kita dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Saya mohon seribu kemaafan anda sekiranya saya dan juga UKE kita pada malam ini terkasar bahasa. Saya mohon ampun dan maaf. Dan kita bermohon kepada Allah, moga-moga majlis ilmu kita pada malam ini mendapat keberkatan di sisi Allah SWT. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Terima kasih Datuk. InsyaAllah kita akhiri dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, hiasi peribadi. Singgit daripada Singgit nak makan Singgit tengah tak ada Singgit daripada habiskan ha? Oi, kau menipu Menipu benda ni? Kau faham tak? Kau yang faham asal kau menipu aku? Siapa menipu? Siapa kau ngajar sangat? Kau nak menipu apa? Puas kau sebab kau menipu. Kau menipu aku lah! Kau faham? Nakil ni. Hei! Kau tak menagih lagi ya? Kau faham? Dia tunggal kat gaduh, hoi! Kau faham? Kau memang cik pasal, Kau tak menagih je lah.